Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk nifaq. Baik, tajuk nifaq di bawah tajuk akidah, muka surat 106. Okey. 106. Baik, nifaq adalah berasal daripada perkataan munafik. Okey. Mungkin ada yang kamu tahu munafik tu apa, mungkin ada yang tak tahu. Baik, kalau kamu tak tahu, kita akan tonton satu video untuk bagi kamu gambaran sedikit apa itu munafik. Okey, sebentar. Apakah sebentar. Apakah tanda orang munafik, Ustaz? Orang munafik ni ada dua. Satu munafik amal, satu munafik akidah. Dia tersembunyi dan kalau dia dizahirkan baru kita nampak. Munafik ni orang yang pura-pura Islam, tapi hatinya tidak mau kepada Islam. Bolehkah kita tuduh orang tu munafik? Tak boleh. Melainkan dia tu menampakkan kemunafikannya. Banyak tak cara kita nak kenal orang munafik yang kita tak nampak jadi boleh kenal? Banyak. Antaranya lepas tu dia kata, alah ustaz ni nak mandai-mandai pula, nak tuduh orang tu munafik. Tak. Jangan marah saya. Marah Allah dalam Quran tu. Allah kata antara kita nak kenal orang munafik, senang je. Kita ajak dia, mari kita balik undang-undang Malaysia buat Quran dan hadis. Kata lagu tu. Dia kata tak boleh begitu begini. Sah munafik. Pure. Faham tak lagi? Kalau dia orang beriman, dia takkan kata tak boleh gini. InsyaAllah kita akan usaha sekarang, kita tak lepas lagi bagian ni. Kita sekarang ada halangan di sini. Kita akan cuba lepasi halangan ini begini. Itu orang beriman. Kalau orang munafik ni, kita try tanya. Menteri, raja, esko, wakil rakyat. Mari kita buat undang-undang Quran hadis lah. Dalam negara kita, faham? Allah dan Rasul. Kalau dia jawab, tak boleh. Jangan. Gini, halangan, macam-macam. Sah munafik. Pure 100%. Ni bukan kita tuduh, Allah sebut. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul. Tak? Ra'aital munafiqina yasuddunaka anka sududa. Bukan sudu nasi. Kalau kamu berkata kepada golongan ini, marilah kita balik kepada Al-Quran dan hadis. Mereka orang munafik akan membuat halangan-halangan dan alasan-alasan ke atas kamu. Jelas tak dalam Quran? Jelas. Nak kenal munafik, mereka akan buat alasan dan halangan. Dan munafik ni munafik amalan kot. Tak. Sebab Allah kata ra'aital munafikin. Allah tak kata alimtal munafikin. Kamu akan tahu. Ni ra'aita. Kamu dapat lihat dengan mata dah. Itulah munafik pure. Asli 100% munafik. Faham lagi? Jaga-jaga. Tak ada kira saya ke siapa yang beri alasan halangan supaya tak tergak Quran hadis dan negara, sah munafik. Soalan seterusnya. Baik, Alhamdulillah kita dah tengok penjelasan daripada Ustaz Azhar Idrus berkenaan dengan munafik. Baik, kalau kamu lihat dekat sini dalam gambar muka surat 106, akibat suka menipu. Baik, satu hari pengembala kambing ini dia duduk mengembala kambing, dia jaga kambing dan dia rasa dia bosan. Kemudian dia jerit, kata ada harimau nak datang makan kambing aku. Lepas tu ada ramai orang datang. Ni kalau dalam gambar ni 2 orang lah. 2 orang datang, dia kata mana harimaunya?
Lepas tu si pengembala kambing cakap, mana ada, aku saja je tipu, aku saja je main-main, aku nak saja je panggilkan kamu, saja nak kenakan kamu. Baik. Kemudian satu hari, betul-betul harimau itu datang makan kambing-kambing yang beliau jaga. Kemudian dia menjerit minta tolong lagi, tolong ada harimau. Orang yang datang tadi, dia cakap, orang tu mesti menipu. Dah banyak kali dah kita kena. Tak payahlah tolong. Padahal kali ni dia betul-betul kena. Kemudian dia pun menangislah sebab kambing dia kena makan. Baik. Itu gambaran. Gambaran berkenaan dengan apa itu sifat munafik secara ringkas. Baik. Nifaq ataupun munafik bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Contoh, dia nampak Islam. Dia menzahirkan keimanan. Dia Islam. Dia kata dia Islam. Tapi dalam hati dia tidak suka tentang Islam. Bila dalam secara zahirnya, secara luaran dia nampak dia solat, dia bayar zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dalam hati dia tidak suka tentang Islam. Dia menyembunyikan kekufuran beliau. Kalau kamu lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang nama dia Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah seorang munafik. Okey, kita tak sebut beliau sebab beliau dalam bahasa Melayu adalah kata ganti nama bagi orang yang dihormati. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah orang munafik. Kamu bayangkan dia ni sembahyang di belakang Nabi. Lagi hebat dia sembahyang di belakang Nabi. Kita tak pernah sembahyang di belakang Nabi. Tetapi sifat dia tidak suka kepada Islam. Dia sangat tidak suka kepada Islam. Dan dialah menyebabkan semasa peperangan tentera Islam berpatah balik daripada medan perang kerana Abdullah bin Ubay. Dia cakap buat apa pergi perang, nanti pergi perang mati. Nanti mati siapa nak jaga family? Anak-anak ada kat rumah siapa nak jaga? Masa itu tentera Islam ada 1000 orang, patah balik 300 orang kerana Abdullah bin Ubay. Dia cakap macam-macam, dia menakut-nakutkan orang. 300 patah balik. Hanya 700 sahaja tentera Islam yang pergi berperang ketika itu. Apakah hukum nifaq? Hukum nifaq adalah haram kerana Allah memberikan ancaman di dalam Al-Quran terhadap golongan munafik ini. Firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Kalau kamu belajar kalau kamu pernah dengar cerita daripada ustaz-ustaz, dengar ceramah-ceramah, neraka ini ada 7 lapisan dan lapisan yang paling bawah adalah ditempatkan orang-orang yang munafik. Baik, Nabi Muhammad juga telah menyebutkan di dalam hadis, menyatakan ciri-ciri. Kita boleh lihat apa ciri-ciri orang munafik ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah bercakap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzab. Tanda munafik itu ada 3. Ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzab. Antaranya yang pertama, apabila dia bercakap dia berdusta, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khanan. Apabila dia diberikan sesuatu amanah dia khianat. 3 ciri ini
menunjukkan inilah sifat orang munafik. Bila dia cakap, dia bohong, dia tipu, dia berdusta. Bila dia berjanji dengan orang lain, dia mungkir janji. Cakap nak pergi pukul ini, nanti pukul 9 kita datang lah, pukul 10, pukul 11 belum sampai. Apabila dia diberikan sesuatu amanah, contohnya dia diberikan jawatan pengawas, dia diberikan jawatan ketua kelas, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, dia khianat. Contohnya, dia diberikan jawatan pengawas, dia denda orang lain untuk datang lambat. Bila orang lain datang lambat, dia denda. Tapi bila dia datang lambat, dia kata, tak apa, aku pengawas, aku boleh datang lambat. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ingat? Baik, seterusnya kita lihat, nifak itu ada dua kategori. Yang pertama, nifak i'tikad ataupun nifak hati. Nifak i'tikad ini tidak beriman dengan ajaran Islam. Dalam hati dia tidak beriman. Dia tak percaya tentang ajaran Islam. Dia kata buat apa puasa, buat apa sembahyang, buang masa, buat apa bayar zakat, habis duit aku. Dia tidak percaya kepada amalan-amalan Islam. Dia tidak percaya kepada ajaran Islam. Tapi zahirnya dia beriman. Dia dalam hati dia cakap, buat apa puasa ni, buang masa ni, sakit lah apalah, buang masa. Tapi dia berpuasa juga. Sebab apa dia berpuasa? Bukan kerana Allah, tapi dia berpuasa kerana nanti orang cakap apa pula. Kenapa dia pergi solat jemaah? Nanti orang cakap apa pula, dah tua-tua tak pergi solat Jumaat, tak pergi solat jemaah. Kenapa dia bayar zakat? Nanti orang kampung mengata. Bukan dia buat itu kerana Allah, tapi dia buat kerana nak elakkan orang cakap. Padahal dalam hati dia tak suka, dia tak setuju. Itu munafik i'tiqad. Yang kedua, nifak amalan. Nifak amalan yang tiga Nabi Muhammad sebut tadi. Dia berbohong, mungkir janji, khianat amanah. Tiga ni. Jadi apa faktor yang menyebabkan orang ini menjadi munafik? Kenapa orang jadi munafik? Kenapa orang mengamalkan perkara ini? Yang pertama, bila dia lemah iman, kerana dia selalu lupa Allah, maka dia akan bersifat dengan sifat-sifat ini. Okey? Dia rasa dia selalu lupa Allah. Dia tak banyak berzikir. Dia lupa yang dalam dunia ini semua Allah punya. Jadi dia menipu orang, mungkir janji dengan orang, khianat janji dengan orang, khianat amanah. Yang kedua, dia tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Dia rasa, buat apa aku kotakan janji? Buat apa aku pegang janji ni? Bukannya orang tengok pun. Kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan dengan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa, ini kurang lah. Apa yang aku dapat sekarang tak cukup lah. Baik aku khianat. Contohnya, dia diberikan duit untuk disebarkan. Dia diberikan duit untuk membantu orang miskin. Tetapi dalam hati dia cakap, buat apalah aku susah-susah bantu orang miskin. Ni duit ni dapat sampai 400,000. Aku dermakanlah dalam 100,000 beli barang-barang kecil-kecil. Yang lebih tu baik aku ambil. Dia khianat janji. Dia tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kemudian, haloba, tamak dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Macam tadilah. Ambil hak orang, khianat janji orang, khianat amanah yang orang berikan. Orang suruh, orang derma dekat dia supaya dia berikan kepada orang miskin. Dia khianat, dia ambil duit tu. Jadi apakah perkara yang menyebabkan nifak? Perkara yang menyebabkan nifak, dia bila dia bercakap, dia berdusta. Jadi jangan cakap bohong. Bila berjanji, dia mungkir. Jadi, selalulah sebut apabila kamu berjanji, betul-betul kamu berusaha untuk mengotakan janji. Jangan sekadar cakap, baiklah insya-Allah aku datang pukul 9. Tapi tak ada usaha. Tengok pukul 9. Elek lu. 9 suku. Elek lu. 9.30. Elek lu. 9.45 baru gerak. Lepas tu telefon kawan. Sorry bos, tadi jalan jam. Tipu lagi. Khianat lagi. Mungkir janji lagi. Apabila dia diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Ini.
Dia diberikan jawatan, dia diberikan apa-apa kedudukan, dia khianat. Dia diberikan tanggungjawab, dia khianat. Baik, seterusnya baca dan ingat. Kesan-kesan nifak dalam kehidupan. Apabila orang itu nifak, kesannya kepada individu, dia akan dibenci oleh masyarakat sebab orang tak suka kepada seseorang yang suka menipu. Tak ada siapa dalam dunia ni suka berkawan dengan orang yang suka menipu. Tak ada siapa dalam dunia ni yang suka berkawan dengan orang yang suka berdusta, yang suka mungkir janji. Bila kita minta tolong jaga wallet, dia ambil RM10 masuk dalam poket daripada kita punya wallet. Kesannya seterusnya ialah dia akan hilang kawan bila dia bersifat munafik. Orang tak suka kawan dengan dia. Dan seterusnya dia sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan sebab dia rasa, oh aku ada ambil duit ni, aku tahu benda ni salah. Jadi dia akan sentiasa rasa resah. Seterusnya, apa yang akan berlaku kepada keluarga bagi orang yang munafik? Dia akan hilang rasa kasih sayang. Hilang rasa kasih sayang kepada keluarga. Tak ada lagi hormat menghormati antara anggota keluarga dan timbul perasaan curiga. Dalam keluarga ni apa? Apabila ada kematian dan juga hal-hal dalam harta pusaka. Bapak dia kaya, bapak dia meninggal, jadi abang yang sulung akan menguruskan tentang baki-baki dan juga agihan mengikut faraid, harta pusaka. Tapi abang yang sulung khianat amanah tersebut dan dia ambil semua duit tu. Adik-adik beradik yang lain semua tak dapat. Padahal di dalam Islam telah menyebutkan wajib mengagihkan harta benda mengikut panggu ataupun bahagian masing-masing. Ini dia tak ada rasa hormat lagi dengan adik dia. Dia tak sayang lagi dengan keluarga dia yang lain. Dia fikir hanya duit, harta. Seterusnya, dalam masyarakat, bila orang munafik selalu berbohong, masyarakat selalu berbohong, dia akan melemahkan perpaduan dan kesatuan. Yalah, bila orang semua banyak berbohong, tak ada siapa yang akan percaya antara satu sama lain lagi. Sentiasa akan curiga dengan orang. Bila orang buat baik, dia mesti akan fikir, ini mesti ada something. Ada udang di sebalik batu. Ini mesti ada something. Ini mesti mengharapkan sesuatu. Jadi dia tidak lagi bersangka baik. Sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak dalam bermasyarakat. Dia tak ada lagi rasa hormat dengan masyarakat lain. Dia tengok orang Cina, ini orang Cina ni ada lah ni, ada. Dia tengok orang India ni ada ni. Tengok orang Melayu lain, ni ada ni nak buat something ni. Sentiasa rasa curiga. Dan apabila masyarakat pun munafik, kesannya kepada negara, banyak berlaku jenayah, banyak berlaku penindasan dan banyak berlaku kezaliman. Umat menuduh Umat mundur dan akan menjadi lebih lemah, mudah dikuasai dan dijajah. Bila negara kita lemah, banyak berlaku jenayah, ketahanan dalam negara kita, sistem pertahanan dalam negara kita akan terdedah. Maka dekat sini orang akan masuk dan menjajah negara kita. Ingat, jangan sampai kita dijajah 2 kali. Okey, tazkirah, peringatan. Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Ini adalah berkaitan dengan simpulan bahasa. Okey. Persembahkan bicara berirama. Ini bicara beirama lah, ataupun orang sebut macam choral speaking. Choral speaking. Dia kalau kamu pernah tengok choral speaking, dia ini cara bacaan dia cara macam tu lah. Okey, Ustaz cuba sebentar. Ustaz cuba tengok link ini dan kita akan pasangkan dekat dalam video ini. Boleh Sebentar ya.
Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kawan-kawan bagaimana cara menjauhi nifak dalam kehidupan? Nifak? 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 Tidak. Kami tidak tahu. Tak tahu? Baiklah, dengar elok-elok ya. Untuk menjauhi nifak, kita perlu tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Oh, begitu ya. Ada lagi. Kita perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Oh, baru kami faham. Alangkah bagus kalau kita jauhi nifak. Betul. Ada lagi. Selain itu, kita perlulah memikirkan tentang keburukan nifak. Apa keburukannya? Apa? Kita dimurkai Allah dan dibenci oleh manusia. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Ish. Kalau begitu, kita mestilah berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Mulai hari ini, kami berjanji akan menjauhi nifak dalam kehidupan kami. InsyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai dengar bicara berirama. Okey, dengar. Warna pink ni, ini adalah poin-poin yang penting untuk kamu lihat. Okey, tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir. Ini cara menjauhi nifak. Perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Ingat, walaupun kamu tidak akan dihukum bagi yang tidak tahu. Sebab dalam Islam, orang tak tahu dia tak akan dihukum. Tetapi dalam Islam juga menyebut wajib menuntut ilmu. Ini bermaksud kalau kamu tak tahu, kamu perlu ambil tahu. Okey. Baiklah, sampai sini saja berkaitan nifak untuk pelajaran pendidikan Islam pada hari Jumaat ini. InsyaAllah Ustaz akan jumpa kamu pada minggu hadapan dan insyaAllah Ustaz akan berikan link quiz kalau ada. Baik, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.